Pertamanya bagi pihak Ahli Parlimen Pembangkang, saya ingin menyusun 10 jari, memohon maaf dan juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua frontliners di negara kita yang telah bertungkus lumus sejak negara kita dilanda dengan wabak COVID. Dan ucapan saya ini dipanjangkan kepada doktor, jururawat, Polis Diraja Malaysia, Bomba, APM, semua sukarelawan dan juga semua wakil-wakil rakyat yang telah turun ke kawasan masing-masing termasuk Tuan Speaker sendiri untuk menghulurkan bantuan. Sesungguhnya bila berlaku pandemik seperti ini, ia menjadi satu perkara yang membawa kita bersama sebagai rakyat Malaysia. Dan apa yang berlaku baru-baru ini di antara pihak kerajaan dan pembangkang menunjukkan bahawa kita menjunjung kasih dan menerima titah tuanku bahawa kita perlu bersatu padu, berganding bahu untuk memastikan negara kita yang tercinta, rakyat kita yang tercinta diselamatkan daripada wabak COVID ini. Di kesempatan yang diberikan, saya bagi rakyat Pulau Pinang, kerajaan Pulau Pinang memanjangkan ucapan ribuan terima kasih kepada Menteri Kesihatan yang berhormat Menteri Kesihatan yang telah turun padang ke Pulau Pinang, saya percaya lebih kurang 2-3 kali. Memang saya perlu rekodkan prestasinya lebih baik dan memberangsangkan daripada Menteri Kesihatan sebelum ini. Kerana dengan lawatan-lawatan yang telah dibuat oleh Menteri Kesihatan, kita lihat bahawa baru-baru ini hospital sementara telah pun dibina oleh pihak Angkatan Tentera untuk kita menampung pesakit-pesakit COVID yang sedang meningkat di Pulau Pinang. Dan saya mengambil juga kesempatan ini untuk melontarkan beberapa soalan. Pertamanya, saya minta maaf kalau telah membuat kenyataan yang mungkin tidak berasas berkenaan dengan pengedaran peranti kepada pelajar-pelajar. Saya percaya Tuan Speaker sendiri sebagai bekas wakil rakyat di Pulau Pinang prihatin tentang peranti yang telah diedarkan kepada pelajar-pelajar kerana ia merupakan satu alat yang begitu penting. Maklumlah kita belajar, kebanyakan pelajar-pelajar belajar daripada rumah. Jadi persoalan yang saya ingin tanya dan juga saya percaya Tuan Speaker sendiri ingin tahu adalah daripada 150,000 peranti atau komputer riba yang telah diumumkan oleh Menteri Kewangan, berapakah yang telah diedarkan kepada pelajar-pelajar di Pulau Pinang? Dan kalau boleh memberikan kepada saya perincian, sekolah agama berapa yang dapat, sekolah kebangsaan berapa yang dapat, sekolah jenis Tamil dan Cina berapa yang dapat. Kerana perkara ini adalah sesuatu yang saya rasa perlu diumumkan secara terbuka di Dewan yang mulia ini supaya kita dapat mengetahui berapakah rakyat pelajar, pelajar Pulau Pinang yang telah dapat mengecapi dan menikmati peranti ini yang telah diedarkan dan digunakan dalam pembelajaran mereka. Pada masa yang sama, saya ingin tanya kepada Kementerian Pendidikan. Kita dikejutkan dengan berita bahawa kementerian bercadang untuk mengambil tindakan terhadap guru-guru yang enggan mengambil vaksinasi. Dan saya difahamkan terdapat 2,500 guru-guru yang enggan mengambil vaksinasi. Saya percaya isteri Tuan Speaker sendiri merupakan seorang guru juga. Jadi gesaan saya kepada kerajaan adalah tolonglah jangan ambil tindakan. Kita mengambil cara bermuzakarah, berbincang. Seperti apa yang telah dilakukan oleh Yang Mulia Tengku Mahkota Johor. Di mana beliau telah berbincang dengan guru-guru di Johor Bahru yang enggan mengambil suntikan vaksin dan saya percaya selepas mendapat nasihat dan pandangan daripada beliau, beliau telah berjaya, Yang Mulia Tengku Mahkota Johor telah berjaya meyakinkan guru-guru di Johor untuk melalui proses vaksinasi. Jadi rayuan saya sebagai seorang wakil rakyat ahli pembangkang adalah janganlah ambil apa-apa tindakan terhadap guru-guru yang enggan mengambil vaksinasi. Saya di sini ingin juga membangkitkan satu lagi perkara, Tuan Speaker. Baru-baru ini saya telah mengusulkan kepada Dewan Yang Mulia ini di bawah Aturan 18
untuk membincangkan tentang kes arwah Adib. Di mana usul saya telah pun ditolak oleh Tuan Speaker. Kita tahu bahawa arwah Muhammad Adib Muhammad Kasim telah meninggal dunia pada tahun 2020, maafkan saya, 17 Disember 2018. Dan sehingga sekarang persoalan saya adalah kenapakah tidak ada sebarang tindakan diambil terhadap mana-mana suspek yang terlibat. Saya membawa perkara ini kepada Dewan Yang Mulia ini kerana pada masa yang sama saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri yang telah bertindak dengan pantas dalam satu kes yang melibatkan seorang pengawal keselamatan bernama Tawa Sagayam yang berlaku di Ipoh. Tuan Speaker tahu, di mana suspek yang terlibat yang pada asalnya disiasat dan dituduh di bawah Seksyen 326 telah pun kemudian dihadapkan ke mahkamah di bawah pertuduhan di bawah Seksyen 320 iaitu kesalahan membunuh. Polemik yang timbul di luar sana adalah kalau dalam kes Tawa Sagayam kerajaan ini dapat mengambil tindakan dan begitu pantas, kenapakah dalam kes seorang penjawat awam iaitu arwah Muhammad Adib Muhammad Kasim, seorang kaki tangan Jabatan Bomba, sehingga sekarang tidak ada sebarang keputusan, sebarang tindakan diambil terhadap mana-mana suspek. Ketika itu saya masih ingat tahun 2018, Yang Berhormat Pagoh merupakan Menteri Dalam Negeri. Dan sehingga sekarang kita telah tukar, Kementerian Dalam Negeri telah tukar 2 kali, tetapi menteri adalah menteri yang sama, di mana pada bulan Ogos tahun lalu dan bulan Disember tahun lalu, bila saya membangkitkan perkara ini di Dewan Yang Mulia ini, jawapan yang diberikan adalah seramai 12 atau 13 orang suspek akan dituduh di mahkamah untuk kesalahan merusuh. Untuk makluman Tuan Speaker, mungkin Tuan Speaker bukan merupakan seorang peguam, tetapi kesalahan merusuh itu bukanlah kesalahan membunuh. Di sini kita berbincang tentang seorang anggota bomba yang dikatakan telah dibunuh kerana Mahkamah Coroner mendapati bahawa ia bukanlah kematian mengejut. Ia adalah kematian yang boleh diklasifikasikan sebagai kesalahan membunuh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Maka persoalan saya adalah, kenapakah sehingga sekarang pesalah-pesalah, suspek-suspek yang melakukan perkara ini terhadap arwah Muhammad Adib bin Muhammad Kasim tidak dituduh? Saya di sini, Tuan Speaker, merayu supaya Menteri Dalam Negeri memberi jawapan kepada perkara ini kerana saya ingin semua ahli-ahli Parlimen Pembangkang ingin membela keluarga arwah Muhammad Adib, nasib yang menimpa beliau dan memastikan bahawa suspek-suspek yang terlibat itu dihadapkan ke mahkamah dan dituduh. Tuan Speaker juga tahu bahawa kes Teo Beng Hock tidak ada sebarang penyudah. Baru-baru ini juga terdapat kes-kes kematian dalam lokap melibatkan Benedict Tanilas yang mati dalam lokap. Kes melibatkan Vinayagar K. Tin Padi, kematian dalam lokap. Kes-kes kematian dalam lokap juga telah makin meningkat. Bermula daripada kes Kuhn. Kita ingin tahu apakah suspek-suspek yang terlibat. Tak kira siapa mereka. Sama ada mereka adalah suspek-suspek yang bekerja dengan SPRM dalam kes Teo Beng Hock. Suspek-suspek yang bekerja dengan PDRM dalam kes-kes Vinayagar K. Tin Padi, Benedict Tanilas. Ataupun orang awam, suspek-suspek yang terlibat dalam kes kematian arwah Muhammad Adib bin Muhammad Kasim perlu dihadapkan ke mahkamah dan dituduh di mahkamah. Saya mohon jawapan daripada Menteri Dalam Negeri. Saya juga di kesempatan ini ingin tanya kepada Menteri Pengangkutan. Apakah keperluan untuk kita membina sebuah lapangan terbang yang baru di Kulim? Bukankah wang itu boleh digunakan bagi naik taraf lapangan terbang yang sudah pun ada di Kedah? Bukankah wang yang ada boleh digunakan untuk menaik taraf lapangan terbang di Bayan Lepas? Tuan Speaker dulu Ahli Dewan Undangan Negeri Pantai Jerjak. So saya di sini ingin tanya Menteri Pengangkutan, adakah tindakan mencadangkan satu lapangan terbang yang baru di Kulim itu adalah tindakan mensabotaj Kerajaan Pulau Pinang? Persoalan pertama saya.
Kedua, saya ingin tanya, adakah ini disebabkan kerajaan Pulau Pinang ini adalah kerajaan pimpinan Pakatan Harapan? Bukankah wang itu boleh digunakan terutamanya masa sekarang? Wang yang boleh digunakan untuk kerja-kerja amal yang lain yang melibatkan pembasmian kemiskinan dan sebagainya, melibatkan rakyat jelata yang menghadapi masalah, macam-macam masalah disebabkan oleh COVID-19. Maklumlah Tuan Speaker, saya tidak mahu mengatakan bahawa lapangan terbang di Kedah itu tak penting. Cuma saya cadangkan bahawa wang yang ada boleh kita jimat dan gunakan untuk menaik taraf lapangan terbang yang sedia ada di Pulau Pinang dan di Kedah, dan bukan merancang lapangan terbang yang baru di Kulim yang dekat sahaja. Tuan Speaker adalah orang Pulau Pinang dahulu. Tuan Speaker tahu daripada Kulim ke Pulau Pinang kita boleh ulang alik dalam masa kurang daripada 45 minit. So apakah keperluan membina satu lapangan terbang yang baru di Kulim? Saya juga di sini mengambil kesempatan untuk bertanya kepada Tuan Speaker. Memang ramai ahli yang telah mencadangkan perkara berkenaan anti lompat parti. Ini adalah topik yang menarik. Saya tidak mahu Tuan Speaker salah faham tentang niat saya, tetapi saya di kesempatan ini juga mengambil peluang ini untuk menjunjung kasih dan mengucapkan terima kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong kerana beliau dalam kewibawaan beliau telah berjaya mengatasi masalah politik di negara kita yang terumbang-ambing dan kucar-kacir 3 tahun ini. Maklumlah Tuan Speaker, saya akan habiskan. Dalam 3 tahun kita telah tukar 3 Perdana Menteri. Apakah yang menyebabkan perkara ini? Ialah disebabkan oleh ahli-ahli parlimen yang telah lompat parti. Banyak orang telah berbicara tentang perkara ini. Saya cuma ingin mencadangkan, make it a criminal offence to party hop. Jadikannya ia satu jenayah kalau seseorang itu melompat parti di mana beliau boleh dihadapkan ke mahkamah dan dituduh untuk kesalahan jenayah. Make it a law. Bukan saja make it unlawful to do party hopping, tetapi saya mencadangkan supaya sesiapa ahli parlimen yang melompat parti itu diheret ke mahkamah dan dituduh di mahkamah. So, saya cuma merayu supaya kalau undang-undang anti party hopping, lompat parti itu digubal dan dibentangkan, supaya dipertimbangkan to make it a criminal offence to do party hopping. Tuan Speaker, memandangkan masa yang tidak mencukupi, saya berterima kasih di atas ruang yang diberikan. Saya sekali lagi mohon menjunjung kasih di atas titah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Jelutong mohon menyokong Tuan Speaker. Terima kasih.